Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama dengan saya Yasmina Hani, hos anda dalam rancangan Sembang-Sembang ASNB 2022. Hari ini kita akan kupas segala topik yang berkenaan dengan pelaburan dan juga pengurusan wang. Topik kita sangat menarik pada hari ini, selesa di usia emas, gaya hidup penentu segala. Jadi kita akan kupas topik pada hari ini bersama dengan tetamu kita yang istimewa. Tetapi sebelum itu, apabila kita menyentuh mengenai pengurusan wang dan pelaburan, kita pasti akan menyentuh juga mengenai persaraan. Takkan terkecuali. Bagaimana cara untuk memiliki persaraan yang selesa dan bebas kewangan pula? Dan bagi membicarakan topik ini, kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad, seorang penulis buku Wang Anda di Mana dan Tips Hartanah Mudah dan juga penceramah Rumah Buku. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Doktor ya, muda-muda nampak macam ni dah doktor ya. Dia dah putih penuh dah ni. Impresif. Putih rambut tu orang umur 20-an pun ada juga yang putih. Rambut tu subjektif ya, tak sama sebenarnya. Baik doktor, Dr. Azizul, umum mengetahui bagi mereka yang bekerja dan bersara dengan hasil pengeluaran caruman KWSP, adakah ianya cukup untuk menampung sepanjang tempoh persaraan mereka? Kalau hidup panjang sampai 90 lebih, macam mana? Okey, dia begini, secara fakta dia beginilah kurang lebih ni. Kalau ikut data yang KWSP bagi, makna secara purata tu KWSP nak pesara-pesara dia ada kurang lebih lah 240,000 sebelum bersara. Makna kenapa ada matematik 240,000 tu yang macam ni tanya tadi tu kan? Kerana dia begini, purata rakyat Malaysia yang cantik macam Hani ni biasanya akan hidup sampai umur 77 tahun. Biasanya begitu. Amin, insyaAllah. Tapi bagi lelaki yang handsome macam saya kan, biasanya kita orang ni pendek sikit umur. Kita orang ni biasanya umur sampai 74 tahun saja. Lelaki. Jadi kenapa itu? Kenapa jadi kalau purata persaraan, usia persaraan kita kurang lebih 55 tahun, mana kita ada kurang lebih 20 tahun, betul tak? 20 tahun. 20 tahun ni kurang lebih 240 bulan. Kalaulah katalah kita belanja sebulan 1,000 saja. So maka kita perlukan kurang lebih 240,000. Tadi kurang lebih banyak itu. Macam ni kata tadi, kalau tak ada, what happen kalau tak ada kan? Okey, saya nak cadangkan begini, bagi industri yang bekerja dekat Malaysia ni kan, bagi orang yang bekerja dengan kerajaan ni beruntunglah sebab dia ada pencen kan. Tetapi bagi orang yang tidak ada pencen, freelance, bekerja sendiri ni ada beberapa option juga ya. Antara dia boleh menyertai PRS ya, apa tu private retirement scheme, ataupun lagi bagus sebenarnya walaupun kita ni ada KWSP sebenarnya lah ya. Hani untuk semua orang juga sebenarnya kita kena start belajar disiplinkan diri kita ni untuk belajar melabur. Jadi sekarang ni kata doktor adalah sangat penting untuk kita simpan daripada awal untuk mencapai ataupun kita boleh bersara dengan selesa. Ya. Dan sekarang ni gaya hidup bagaimanakah yang harus kita ikut? Macam selebriti tu bawa kereta lokal biasa tapi simpan duit berkepuk-kepuk. Betul tak? Supaya impian untuk bersara dengan selesa itu menjadi satu kenyataan. Betul? Jadi lifestyle macam mana tu yang perlukan tu? Dia sebenarnya kata kunci dia tak besar pun dalam konteks menyimpan dan melabur ni, tak ada kata kunci yang besar. Kadang-kadang orang cerita pasal teori-teori yang besar, hebat kan. Akhirnya kita rasa macam tak boleh ikut ni. Susah sangat, kompleks hidup aku kan. Okey, dia begini. Ni sebenarnya kata kunci yang paling simple adalah hidup di bawah kemampuan. Mungkin orang rasa macam Allah, senang sangatlah hidup di bawah kemampuan ni. Dengan Instagram susah kan? Orang tengok yang dia kita pun Yes. Cuma cabaran dia, betul lah ni kata, cabaran paling besar kita hari ni tu tuan-tuan dan puan ialah cabaran apa? Kita hidup di zaman maya ataupun sosial media. Kita tak perlu sebenarnya, kita hendak aja. Betul. Akhirnya bagaimana kawalan emosi kita tu? Sama ada kita melihat orang ni beli kereta baru, apakah kita perlu beli kereta baru? Orang ni beli handbag baru, apakah kita juga perlu ada handbag baru dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah. Maksud dia kefahaman tu kena betul. Tapi keyword dia tadi yang kita discuss tu ialah mana kita kena faham bagaimana kita nak hidup di bawah kemampuan. Makna macam tadi itulah, macam Hani income dia satu bulan 50,000 contohnya, tetapi dia boleh kawal. Kawalan ni susah ni sebenarnya. Kalau tanya siapa pun, saya rasa kalau tanya siapa pun, kawalan ni dia memerlukan satu kefahaman emosi yang betul. Saya rasa selebriti boleh main peranan yang bagus. Semua orang tahu selebriti ni orang yang hebat, yang ada duit yang
yang bagus, banyak dan sebagainya. Tapi ketika selebriti memberi teladan menjadi seorang pelabur yang bagus, membawa kenderaan yang sederhana, saya percaya dan yakin masyarakat akan lebih teruja, dia akan jadikan sebagai satu role model dan sebagainya. Tetapi ada keyword dia juga. Kita hari ini, kebetulan kita hidup di era ini kan, pasal yang macam Hani sebut tadi, social media dan sebagainya kan. Dalam dunia tipu-tipu ni tuan-tuan dan puan-puan, dunia tipu-tipu lah kita sebut betul ni, sekali, kan. betul. Hari ni ada orang dia tunjuk kereta baru dia kan. Sebenarnya dia tak tunjuk pun hutang yang dia ada di sebalik kereta tu sebenarnya. Jadi sebab itulah kita sebenarnya dalam nak menyampaikan kepada orang supaya orang faham dan sebagainya. Tadi kita cerita ketika kita bagi duit kepada anak, kita sebut perkataan simpan dulu baru belanja. Ya. Bagi kita tarbiah diri kita. Ketika kita dapat payment, ketika kita dapat gaji dan sebagainya, kita start menggunakan perkataan ini. Setiap kali dapat duit, dapat gaji tersebut, kita guna istilah ini. Labo, dapat gaji ni, labo, lepas labo kita simpan, lebih tu baru kita belanja. Ya, saya sekarang begitu sekarang ni. Kita tukar sedikit dekat situ. Ya. So kalau katalah bagi orang freelance, Hani sebut tentang freelance tadi, saya selalu sebutlah budaya freelance ni, orang yang kerja tidak ni dan sebagainya, biasanya pendapatan dia tidak konsisten, tidak menentu. Maka kita kena ambil satu graf. Satu, dia ada kaedah kita panggil garis tengah. Garis tengah ni purata lah, 6 bulan berapa je kita ambil garis tengah untuk belanja kita. Yang kedua, sebenarnya kita kena belajar menyimpan 70 belanja 30. Kan, maknanya dia 70 tu kita kena manfaatkan untuk simpanan dan pelaburan. 30% tu adalah belanja tu 30? Yes, sebab kita freelance. Sebab kita kadang-kadang bulan ni kita ada income yang masuk dan sebagainya. Next following month belum tentu lagi. Tetapi 2-3 bulan lepas tu ada lagi yang lagi besar dan sebagainya. Ini orang kalau berjaya buat benda macam ni, doktor, dia maknanya dia nampak sederhana. Kalau betul-betul ikut konsep ini, dia sederhana tapi dia berkepuk kat belakang. Exactly. Sebab itulah kita ada orang yang baru ni bercerita bahawa dia boleh buat sale sampai 7 juta tetapi dia pakai kereta yang 30,000 sahaja. Kan konsep dia sebenarnya ada orang amalkan. Tetapi betul macam Hani kata tu. Ada orang dia ada berkepuk-kepuk simpanan di belakang tetapi hidup dia relax je. Itu pasal dia boleh simpan banyak. Begitu. Jadi berdasarkan pemerhatian daripada doktor, apa agaknya antara kesilapan yang sering dilakukan oleh mereka yang sudah pun bersara pada masa ini sampai menyebabkan mereka masih lagi perlu kerja apabila di waktu tua nanti? Okey, ini perkara ni sebenarnya agak menyedihkan lah. Bayangkan macam kita sebut pada awal. Saya selalu saya ulang benda ni kalau saya bercerita dengan orang, saya ulang. Saya bercerita kepada orang pun saya ulang. Bahawa dalam hidup ni biasanya kita pecah kepada 3 fasa dalam hidup kita ni. Apa fasa pertama? Fasa pertama adalah fasa belajar lah. Belajar ni apa? Umur 0 sampai umur 25 tahun tu adalah fasa belajar. Belajarlah kita daripada tadika masuk sekolah menengah, sekolah rendah, buat degree, 25 tahun kurang lebih kita belajar. Kita belajar. Kita bekerja dan belajar. Selepas itu apa? 25 sampai 55 tahun kurang lebih 30 tahun kita bekerja. Itu kita panggil fasa bekerja. Dan hati-hati dengan fasa bekerja ini, Hani. Sebab fasa bekerja ni lah cabaran luar biasa. Kawan kita tukar kereta baru, kita melilih Ailio. Geram tengok. Geram tengok. Ya, baru grade dia dah pakai kereta baru kan. Kita geram dia. Sebab cabaran kita dalam tempoh 30 tahun tu sama ada kita betul ataupun silap dan dia akan bagi kesan yang 20 tahun tu umur 55 sampai 75 tahun itu. So 3 fasa ini kita kena tahu sekarang. Saya dah habis dah fasa belajar. Contoh kita kena cakap balik aku ni dah habis dah ni fasa belajar kan, dah habis dah belajar. Sekarang ni aku fasa bekerja. Fasa bekerja ni dekat mana aku? Kita umur 25 ke 35, umur kita 35 ke 45 atau umur kita 45 ke 55. Kita ada 30 tahun itu. Tuan-tuan dan puan-puan, 30 tahun ni kena manfaat betul-betul. Kalau tidak, kita akan bersara pada umur 55 sampai 75 tu, sama ada kita akan ada hutang ataupun kita ni sebenarnya tak ada duit pun untuk bersara, dan itu yang menjadi kerisauan kita. Faham. Sebenarnya. Kan? Banyak sebenarnya doktor kita nak bercerita ni, tak cukup masa ya dalam segmen kita ni, Dok. Baik. Okey, dengarkan baik-baik. Yang paling penting sekali itulah nasihat daripada Dok ya. Jadi kesimpulannya, melabur daripada gaji pertama kita, merancang perbelanjaan secara berhemah di bawah apa kemampuan dan juga membina tabungan daripada awal. Okey, itu yang paling penting sekali. Ingat, ini sembang bukan sebarang sembang, ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang.
Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Dr. Azizul dan juga sekarang ini kita akan tampilkan seorang lagi tetamu iaitu Encik Samsudin Muhammad Ghani, seorang pesara yang handsome. Segak. Apa khabar Encik Samsudin? Tengok dia macho je. Terima kasih. Okey, Encik Samsudin. Apakah perkara pertama yang Encik Samsudin boleh kongsikan? Bagaimana kehidupan selepas bersara? Dari segi rutin, banyak dia punya perbezaannya. Contohnya, dulu semasa saya bekerja, saya bangun seawal pukul 5 pagi. Awalnya. Lepas tu, sembahyang solat subuh. Bergopah-gapah, makan sarapan. Lepas tu keluar ke lebih kurang pukul 6 pagi. Masa tu saya bekerja di Shah Alam. Balik rumah pun lebih kurang pukul 7 malam. Itu rutin saya masa itu, masa saya bekerja. Tapi sekarang, lepas bersara, saya bangun pada pukul 5 pagi. Ada senang sikit. Dapat sembahyang tahajud. Lepas tu, sembahyang solat, subuh. Lepas tu ada masa untuk pergi bersenam. Kalau ada kawan-kawan saya jemput saya pergi makan sarapan pagi ke makan tengah hari ke macam tu. Ada juga masa untuk saya menghadiri upacara perkahwinan anak-anak saudara mara saya ke. Lebih santai lah sekarang santai ni. macam tu. Okey, baik. Encik Samsudin mungkin boleh kongsikan pula dari sebarang perubahan dari segi perbelanjaan pula. Tadi kehidupan, sekarang perbelanjaan harian macam mana selepas bersara? Perbelanjaan tu itulah saya semasa bekerja. Saya boleh beli apa yang saya hendak. Tetapi saya ada dia punya had perbelanjaan tu. Tapi sekarang selepas bersara, saya kena jaga-jaga buat perbelanjaan. Itu yang penting. Ya. Maknanya sekarang ni lebih berhati-hati, pilih mana satu yang paling penting. Tak adalah. Mana yang penting tu kita beli. Apa yang perlu tu kita beli. Apa yang perlu. Tak adalah semena-mena kalau kata iPhone yang lain-lain baru keluar. Kita pun nak beli. Tak ada dah. Tak ada. Pakai apa yang ada, betul? Baik, tapi tetap selesa. Tetap selesa. Stres pun kurang. Stres kurang. Baik. Sekarang ni mungkin boleh Encik Samsudin boleh kongsikan tips untuk mengurus kewangan sejak daripada muda sampailah sekarang ni menjelang umur bersara. Tip pertama ialah menyelesaikan segala hutang sebelum bersara. Yang tu hutang rumah ke, hutang pinjaman rumah ke, hutang pinjaman kereta ke, hutang pinjaman peribadi ke, semua kena settle. Saya sebelum bersara dah settle semua hutang-hutang yang ada pada saya. Lepas tu saya juga amalkan sejak muda-muda lagi. Apakah peribahasa orang-orang Melayu kata, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Saya buat keputusan dari muda lagi. Saya melabur dalam ASB lebih kurang 10 hingga 20% daripada gaji saya ke ASB. Daripada awal dulu. Awal lagi. Lepas tu bila masa saya dah bersara, saya keluarkan semua caruman saya yang ada dalam ASB itu, masukkan dalam yang ada dalam KWSP itu, masukkan dalam ASB. Melabur pula dekat situ lagi. Sebab tak ada lagi skim di negara ini yang boleh bagi pulangan yang lebih baik selain dari dan terjaminlah. Kita rasa selamat dekat situ. Dengar Soya ya. Ikut sekali ya Soya ya. Muda lagi tu. Antara kita dia yang paling muda. Baik, sekarang ni doktor, selepas kita mendengar perkongsian Encik Samsudin tadi, selesa ini bermakna kita ada duit untuk menikmati hidup berdasarkan apa yang kita perlu, bukannya kaya raya. Betul? Betul Hani. Betul, saya suka Encik Samsudin punya
dia bercerita pengalaman dia, jalan jalur dia dan sebagainya. Dia orang yang sangat sederhana, dia ada kefahaman itu. Saya pun dulu tak ada kefahaman macam tu. Maka dia kalau kita tengok ni bagus. Cik Samsudin dia dah ada mentaliti tu dan sebagainya. Macam ni kata tadi pun betul makna dia bila kita dah bersiap untuk bersara ni, kita kena start faham yang mana keperluan kita dan sebagainya. Maka kita akan bersara dengan tenang, begitulah. Betul. Kita kena kawal juga sebenarnya perasaan kita bila kita tengok handphone, layan-layan aplikasi-aplikasi social media yang lain-lain tu. Bila kita tengok orang ada kita pun tak, kita nak lebih daripada dia. Orang nak holiday, kita pun nak holiday. Tapi bila kita dah tak ada kan sebenarnya. Baik doktor, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mungkin doktor ada nasihat ataupun tips-tips kepada orang ramai, macam mana sebenarnya, apa pentingnya ada tabung untuk persaraan dan bagaimana nak mulakan? Okey. Terima kasih Ani. Saya seronoklah mendengar perkongsian Cik Samsudin. Tetapi ada beberapa benda juga yang kita kena kenal pastilah sebelum kita ni nak bersara. Kita kena ada beberapa panduan. Yang nombor satu, saya percaya dan yakin kita mesti ada alternatif juga tabung persaraan kita. Selain daripada siapa yang ada KWSP, siapa yang ada dana tabung lain dan sebagainya, saya sangat menggalakkan melaburlah di dalam Amanah Saham Bumi Putra. Zaman saya kecil-kecil dulu ada iklan yang merah sangatlah mak ngah tu dan sebagainya. Dan benda tu sangat melekat. Saya percaya dan yakin mungkin PNB juga mungkin akan datang ada iklan-iklan yang dekat dengan masyarakat dan sebagainya supaya mengingat. Yang kedua, kita kena bersedia dengan alternatif investment untuk pelaburan. Sebab hari ini kalau kita dengar macam-macam isu tentang isu global dan sebagainya, kita kena ada persediaan. Walaupun saya selalu pesan kat kawan-kawan walaupun kita ni ada dana pencen, contoh kita ada pencen, walaupun kita ni bekerja dengan kerajaan dan sebagainya, walau ada pencen, belum tentu pencen kita tu cukup. Maknanya kita kena belajar melabur daripada sekarang. Belajar potong 10 ataupun 20% daripada gaji kita ni, masukkan dalam dana amanah dan sebagainya untuk masa depan kita yang lebih baik di masa akan datang. Biar berlebihan duit tu, jangan sampai terkurang duit. Betul? Masa tu barulah boleh Cik Samsudin boleh beli apa yang kita nak. Nak update dengan gadget ke, nak beli kereta baru. Masa tu cash secara tunai. Betul tak? Terima kasih Dr. Azizul dan juga Encik Samsudin kerana sudi berkongsi tips dan juga pengalaman bersama dengan kita. Dan dalam tajuk Selesa di Usia Emas, Gaya Hidup Penentu Segala dalam episod pada kali ini. Dan kebiasaannya kita ni sebenarnya memang berkongsi sesuatu untuk dibawa pulang sebagai cenderahati. Jadi hari ini kita ada gambar karikatur daripada Soya untuk diberikan kepada Dr. Azizul dan juga Encik Samsudin. Ini untuk Dr. Azizul. Terima kasih. Masya Allah. Ini untuk Cik Samsudin. Ini adalah kali pertama ke ataupun dah biasa dah dengan karikatur ni? Pertama sekali. Dua-dua pertama sekali. Saya seronok bila dapat tahu diorang dapat hadiah pertama kalinya. Baiklah penonton sekalian, berakhirlah sudah episod kali ini untuk rancangan Sembang-Sembang ASNB 2022. Ni last lah hari ni kita dapat bersama dengan Doktor dan juga Encik Samsudin. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di musim yang akan datang insya-Allah. Ini sembang bukan sebarang sembang, ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Assalamualaikum. Bye. Sembang-sembang